Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri Skor A+, Pendidikan Islam Kertas 1. Jadi untuk siri kali ini, Ustazah akan kongsikan beberapa tips dan fokus kepada teknik menjawab soalan-soalan yang berbentuk perbezaan. Jadi untuk menjelaskan tentang tips soalan perbezaan, Ustazah ada sediakan 4 tips utama. Yang pertama, tips pertama ialah bagaimana kita nak mengenali soalan perbezaan. Tips kedua, memahami format jawapan bagi soalan perbezaan. Tips yang ketiga, membina kotak perbezaan. Dan tips yang keempat ialah menggunakan perkataan berlawanan apabila membuat perbezaan. Jadi untuk menjelaskan tips yang pertama, bagaimana kita nak mengenali soalan perbezaan. Pertama sekali yang penting apabila kita melihat soalan, kita membuka soalan ialah pastikan anda mengenal pasti yang pertama sekali kata tugas soalan. Iaitu kata tugas soalan dalam pendidikan Islam kita ada 3 bentuk iaitu nyatakan, jelaskan dan terangkan. Kenapa pentingnya kita mengenal pasti kata tugas soalan? Kerana kata tugas ini menentukan format jawapan sama ada hendak memberi huraian ataupun tidak. Yang kedua, kehendak soalan. Bagi soalan perbezaan, pastinya kehendak soalan ialah perbezaan. Dan perkara yang ketiga, perkara yang ingin dibezakan. Apakah yang ingin dibezakan di dalam soalan tersebut? Selalunya dinyatakan 2 perkara atau isu yang ingin dibezakan. Dan yang terakhir ialah aspek perbezaan. Apakah aspek yang ingin dibezakan terhadap isu tersebut? Kerana dalam soalan pendidikan Islam kadang-kadang dinyatakan aspek tertentu. Tapi terdapat juga soalan yang tidak dinyatakan aspek tertentu. Jadi untuk soalan yang tidak dinyatakan aspek, calon bebas membezakan dengan menggunakan mana-mana aspek perbezaan. Seterusnya, contoh soalan perbezaan. Kalau anda lihat pada paparan ini, soalan perbezaan jelaskan perbezaan antara akikah dengan sembelihan dari aspek binatang dan penyelenggaraan daging. Jadi perkara pertama yang perlu kita lakukan apabila kita membaca soalan ialah kita kenal pasti kata tugas. Bagi soalan ini, kata tugasnya ialah jelaskan. Seterusnya kita cari kehendak soalan. Kehendak soalan perbezaan adalah perbezaan. Maksudnya, soalan ini memerlukan kita membezakan 2 perkara. Seterusnya kita lihat apakah perkara yang ingin dibezakan. Jadi bagi soalan ini, soalan meminta anda membezakan antara akikah dan sembelihan. Dan yang terakhir, adakah soalan ini menyatakan aspek tertentu untuk dibezakan? Jika ada, kita tandakan aspek perbezaan iaitu akikah dan sembelihan ini perlu dibezakan dari aspek binatang dan juga aspek penyelenggaraan daging. Itu kaedah yang sangat penting apabila kita meneliti soalan peperiksaan. Seterusnya, tips yang kedua. Format jawapan. Setelah kita memahami soalan perbezaan, seterusnya kita perlu melihat apakah format, apakah bentuk jawapan yang kita perlu tulis untuk soalan-soalan perbezaan. Jadi bagi soalan perbezaan, jawapan mestilah ada perbezaan dan perbezaan yang kita nyatakan mestilah setara. Apa yang dimaksudkan dengan perbezaan setara ialah perbezaan yang dinyatakan itu mestilah mempunyai aspek yang sama. Kita lihat perincian untuk format jawapan perbezaan. Jawapan perbezaan mesti ada perbezaan. Apa maksud ada perbezaan? Selalunya untuk memudahkan kita membezakan, kita gunakan perkataan berlawanan. Yang kedua, perbezaan mestilah setara. Yang dimaksudkan dengan perbezaan setara ialah kita membezakan sesuatu itu dengan nilai, perkara dan aspek yang sama. Yang tiga, untuk menjawab soalan perbezaan bagi pendidikan Islam, calon dinasihatkan supaya membuat kotak perbezaan. Kerana kotak perbezaan ini akan memudahkan pemeriksa ataupun calon sendiri untuk
merujuk perbezaan yang dinyatakan. Tips yang ketiga, tadi Ustazah dah sebutkan, apabila menjawab soalan perbezaan, anda dinasihatkan untuk membuat kotak perbezaan. Apa yang dimaksudkan dengan kotak perbezaan? Ini adalah contoh kotak perbezaan. Jadi sebaik-baiknya anda bina kotak perbezaan dengan menambah kolom aspek dalam kotak perbezaan. Ini yang dimaksudkan dengan kolom aspek. Apa tujuan kita masukkan aspek? Aspek ini penting untuk memastikan soalan jawapan perbezaan kita itu dapat dibezakan dengan setara. Contohnya untuk perbezaan akikah dan korban, jika anda lihat, dibezakan dari segi aspek tarikh. Akikah dilakukan dalam masa 7 hari selepas kelahiran bayi. Ini merujuk kepada tarikh. Manakala korban dilakukan pada hari raya korban. Maksudnya, perbezaan ini menjadi setara kerana kita merujuk kepada aspek tarikh. Perbezaan yang kedua merujuk kepada aspek tujuan. Tujuan akikah adalah untuk bersyukur sempena kelahiran zuriat, manakala korban adalah bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Dan aspek yang tiga, daging, dari segi daging. Dalam akikah selalunya daging tadi dimasak manis, dan untuk korban daging tadi diagihkan kepada fakir miskin secara mentah. Jadi aspek sangat penting untuk memastikan perkara yang kita bezakan itu menjadi setara. Contoh jawapan calon bagi soalan perbezaan gadaian Islam dan juga gadaian bukan Islam. Kalau kita lihat dalam kolom ini ada dinyatakan aspek perbezaan. Calon ini membezakan dengan meletakkan dua aspek. Yang pertama aspek pemilikan, yang kedua aspek kesan. Jadi gadaian Islam, barang tetap menjadi hak pemiliknya. Untuk gadaian bukan Islam, barang gadaian akan lupus sekiranya tidak ditebus dalam tempoh gadaian. Maksudnya apabila kita letak aspek, jawapan kita akan menjadi setara. Untuk aspek kesan, gadaian Islam dia membantu mengurangkan beban, tetapi gadaian bukan Islam dia membebankan kerana pengguna perlu membayar bersama-sama dengan faedah. Jadi ini adalah salah satu cara kita membuat perbezaan dengan menggunakan aspek yang betul. Satu lagi contoh, contoh jawapan calon perbezaan talak dan juga fasah. Walaupun kita lihat dalam tabel ini atau dalam perbezaan ini, kotak perbezaan ini tidak dinyatakan aspek, tetapi calon membezakan dengan aspek yang betul dan setara. Contoh jawapan yang pertama, talak dibezakan dengan fasah melalui aspek hak. Hak suami, fasah adalah hak suami dan isteri. Yang kedua, perbezaan yang kedua dibezakan melalui aspek rujuk ataupun tidak boleh rujuk. Dan perbezaan yang ketiga dibezakan dengan menggunakan aspek kuasa. Talak kuasa sepenuhnya kepada suami, manakala fasah kuasa oleh kadi atau mahkamah. Jadi apabila kita kenal pasti aspek yang betul, maka perbezaan kita akan menjadi setara. Seterusnya, tips yang terakhir iaitu menggunakan perkataan berlawanan apabila membuat perbezaan. Perbezaan mestilah menggunakan perkataan berlawanan. Sila gunakan perkataan berlawanan. Dan elakkan menggunakan perkataan tidak apabila membuat perbezaan. Namun, mesti diingat, sebahagian jawapan, setengah jawapan, masih perlu menggunakan perkataan tidak. Contoh, cuba lihat contoh jawapan yang tidak sesuai dibezakan dengan perkataan tidak. Bagi soalan perbezaan di antara orang yang mendapat hidayah dengan orang yang tidak mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah, ciri-cirinya rajin menunaikan solat. Orang yang tidak mendapat hidayah, tidak rajin menunaikan solat.
Jadi jawapan sebegini tidak diterima sebagai perbezaan kerana perkataan rajin ada perkataan yang berlawanan. Jadi jawapan yang betulnya ialah orang yang mendapat hidayah rajin menunaikan solat. Orang yang tidak mendapat hidayah malas menunaikan solat. Ini contoh jawapan perbezaan yang tidak boleh menggunakan perkataan tidak. Seterusnya, contoh lain, contoh jawapan yang perlu guna perkataan tidak. Selalunya dalam soalan perbezaan antara haji dan umrah. Untuk haji ada wukuf, untuk umrah tidak ada wukuf ataupun tiada wukuf. Jadi dalam kes ini, calon boleh menggunakan perkataan tidak untuk membezakan. Seterusnya, Ustazah kongsikan kesalahan umum bagi jawapan perbezaan. Yang pertama, memberi jawapan tanpa perbezaan seperti ini. Calon membina petak perbezaan tetapi tidak dinyatakan jawapan pada sebelah petak. Jadi untuk korban, calon menyatakan binatang Al-An'am. Fakta ini betul tetapi tidak sebelah kanan, sebelah kiri tidak dinyatakan apa-apa jawapan. Jadi untuk kes ini, calon hanya tidak mendapat apa-apa markah kerana dikira tidak membuat perbezaan. Seterusnya, memberi kesalahan yang kedua ialah memberi jawapan yang tidak setara seperti ini. Contohnya, akikah dimasak manis. Faktanya betul. Korban hari raya korban. Jadi kedua-dua fakta tersebut betul. Tetapi aspek tidak sama, aspek tidak setara. Contohnya untuk korban melibatkan aspek tarikh. Untuk akikah aspek penyelenggaraan daging. Walaupun kedua-dua jawapan adalah betul tetapi oleh kerana jawapan tidak setara, jadi calon hanya layak mendapat 1 markah. Sebagai rumusan, untuk sentiasa teliti apabila membaca soalan. Kerana kita perlu mengkaji kata tugas, kehendak soalan dan aspek yang dinyatakan di dalam soalan perbezaan. Yang kedua, kata tugas soalan sangat penting kerana dia menentukan sama ada jawapan tersebut memerlukan huraian ataupun tidak. Yang tiga, apabila menjawab soalan perbezaan, pastikan anda membina kotak perbezaan supaya anda mudah meneliti kesetaraan jawapan yang diberi. Dan yang keempat, sebahagian besar perbezaan boleh dinyatakan dengan memberi perkataan berlawanan. Elakkan menggunakan tidak. Namun begitu, ada beberapa pengecualian kepada soalan tertentu yang perlu menggunakan tidak apabila membezakan. Jadi sekian dulu perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda. Ustazah akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.